story itu terbaik lah. Betul. Ya, saya tengok tu bila ustaz sebut pasal tenang dulu. Education ni satu proses. Allah lah yang menjaga kamu. kalau boleh jangan berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan semua, alhamdulillah kembali kita kepada podcast season yang kedua, iaitu Sembang Santai Akademi PRBQ. Okey, so pada kali ni podcast kali ni kita nak bincangkan berkenaan takwa, akhlak dan gadget. Mencari keseimbangan hidup. Yang ni dia berkait rapat lah dengan kita semua. Terutamanya kita sekarang ni dalam era yang penuh dengan teknologi. Kita ada smartwatch lah, kita ada smartphone lah, ada lepas tu ada tablet lagi kan. Macam-macam lah. Smart lah. Smart lah. Lepas tu Smart contohnya Smart kan. Jadi kali ni kita nak bincangkan tentang macam mana kita nak ni lah, macam dari segi tajuk tu, maksudnya macam mana kita nak kekalkan ataupun tingkatkan lagi ketakwaan dan juga akhlak. Terutamanya ialah berkenaan bila penggunaan gadget ni kan. Gadget ni dalam kehidupan kita banyak guna untuk urusan kerja dan sebagainya, ataupun nak orang kata kadang-kadang berhubungan keluarga kan. Jadi dia berkait rapat lah. Cumanya dalam kebaikan tu ada keburukan dia. Betul. Contohnya dari segi penggunaan media sosial kan. Macam contoh ialah kita kadang-kadang ada golongan yang suka menyebarkan berita-berita palsu, Hoax. benda-benda macam tu kan. Ataupun yalah berbincang tentang perkara-perkara yang kurang berfaedah, contohnya cerita pasal rumah tangga orang contohnya. Jadi dia benda-benda yang macam tu lah. Gosip lah. Sibuk pasal gosip semua tu. Jadi pada hari ni kita nak bincang lah macam mana, yalah mungkin kita boleh sentuh dari sudut macam mana, contoh katakan Nazmi ke ataupun Ustaz Ghafar, macam mana kita nak mengekalkan ataupun nak kuatkan lagi ketakwaan. Okey. Jadi siapa nak mula dulu? Ustaz, apa itu takwa? Laju je dia. Laju je dia. Dia lah jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Basically bila kita dalam dunia cabaran sekarang ni kan, dunia teknologi, apa-apa pun lah situasi, memang hidup ni penuh dengan cabaran, ujian dan sebagainya. Jadi memang dia punya, kita sebagai orang Islam kan, Islam, orang beriman, bertakwa ni, memang kita dah ada panduan sebenarnya kan. Kita dah ada panduan Al-Quran dan juga petunjuk-petunjuk daripada Rasulullah, hadis Rasulullah yang mempraktikkan Al-Quran dari sudut akhlak kan, dan bagaimana menjalani kehidupan tu. Jadi bila kita bercakap tentang tu, memanglah yang paling utama dia ialah bagaimana kita nak mengurus hati kita sebenarnya. Mengurus hati kita, mana dalam hati kita itulah tempat takwa kan. Sebab Nabi bila disebut tanya tentang takwa, apa itu takwa, dia cakap takwa hahuna, mana takwa tu dia tunjuk kat dada dia, mana dalam hati lah. Dan hati itu jugalah ada hadis menyebut tentang ketahuilah kamu pada sesungguhnya pada jasad kamu ada segumpal darah. Kan kalau jika apabila dia baik, maka baiklah keseluruhan jasad tu ataupun dalaman kita kan. Itu juga kalau sebaliknya keburukan, kerosakan, maka rosaklah semua keseluruhan jasad tu kan. Jadi hati tu maknanya mestilah tempat dia yang utama dia lah, kita kena letak takwa. Takwa ni maksud dia paling mudah kita nak faham secara general, kita semua faham. Takwa ni ialah mengikut perintah apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala-gala larangan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sayyidina Umar juga menyebut tentang takwa ni ibarat macam kita berjalan di satu jalan lorong ke penuh dengan duri. Maknanya apa maksud dia ialah kita kena berhati-hati. Maknanya bayangkan ada banyak duri kan. Kita kena sentiasa berhati-hati. Maknanya memang itulah keperluan takwa tu kan. Kita kena berhati-hati kan. Kerana takwa itu dia ialah dia punya ultimate dia. Maknanya kita buat apa pun ialah
apa dia punya penghujung ni kita nak capai lah takwa. Kan Hmm. maknanya ibadah-ibadah ritual pun semuanya gitu juga kan. Maksudnya nak capai dia takwa. Kena takwa ni lah yang menjaga kita punya diri kita. Jadi dia punya tu jadi dia mestilah berasaskan pada, jadi takwa tu mesti daripada orang beriman kan. Dalam Al-Quran pun menyebut auzubillahi minasyaitonirrajim, zalikal kitabul la raiba fihi, dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua kan. Maknanya itulah kitab yang tidak ada keraguan dalamnya, hudan kan, petunjuk. Maknanya Al-Quran tu maknanya sumber orang bertakwa itulah mestilah Al-Quran. Maknanya zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang nak bertakwa. Dan barulah Allah ceritakan siapa dah orang bertakwa tu. Mestilah allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum. Maknanya dia mesti bermula dengan percaya perkara-perkara yang beriman, meyakini perkara yang gaib, dan terjemahannya kepada perbuatan-perbuatan melakukan ibadah. Dia akhirnya itulah dinamakan orang yang nak bertakwa. Maknanya sumber dia tu mesti Berdasarkan Al-Quran. macam apa yang cakap tadi kan, maksudnya dalam dunia teknologi ni kita paling terdedah kepada banyak maklumat. Betul. Dalam media sosial kan, kita buka aja, tak cari buka lah bagi-bagi apa kita baca, dia akan mengganggu kita punya perasaan kita kan. Cara berfikir. Cara kita kadang-kadang kita ada kita punya prinsip, tapi kita baca satu orang cakap-cakap tentang gosip ke ataupun benda-benda yang saja diletakkan dalam media sosial dengan berbagai-bagai cara kan. So dia akan mengganggu kita punya perasaan kita. So bila perasaan kita tu terganggu, tanpa tadi kan, maksudnya kita tidak menguruskan hati kita tu, perasaan kita terganggu dan dia akan kacau pada kita punya fikiran lah. Dia akan fikir macam-macam macam-macam, dan dia akan bergantung kepada dia mengurus hati dia lah. Kalau hati itu tak diuruskan, dengan kalau kita dengan takwa, kita dah tahu dah berbalik kepada Allah, benda ni benda yang fitnah ke benda apa, kita jangan mengambil keputusan kita sendiri untuk kita nak buat sesuatu andaian kan. Ataupun kita tak respon apa, kita just tinggalkan benda tu lebih baik daripada kalau benda tu tidak ada manfaat pada kita. Kan, maknanya media sosial tu kita baca tu dia dah menyebabkan emosi kita. Sebab tu kalau kita menguruskan diri kita, baca dulu Quran yang kita baca dah baca. Kalau dalam solat kita kan, benda tu boleh kita uruskan dia lah, maksudnya kan. Nak menghindari dia ke, nak mengambil kita punya stand kita macam mana ke. Betul. Itulah. Dia akan jadikan minda kita lebih sejahtera lah. Betul. Sebab kita takwa itulah tadi kan. Mana takwa ni dia akan Allah bimbing jiwa kita tu. Bila Allah yang bimbing jiwa kita, kita akan mendapat kebahagiaan. Maknanya kebahagiaan kita tu kita sendiri yang uruskan ketakwaan kita tu kan. Tapi dengan kita bermohon kepada Allah lah. Macam kita baca benda-benda yang mungkin mengganggu kita. Allah, Nabi pun dah mengajarkan bila kita diganggu oleh syaitan, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tak termasuk dalam situasi yang macam merosakkan kita lah. Kan? Orang muda je. Kalau orang muda biasa dia panggil macam Ustaz cakap tadi kita jauhkan tu, dia kata tak ambil pot lah. Tak ambil pot lah, cerita macam ni lah. Kalau orang muda lah, dia kena ada macam tu lah. Dia ada satu stand yang betul lah kan. Kita memang ada kalau macam agama tadilah, takwa yang maksud membenteng kita daripada kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ikut dia, kita tinggalkan apa yang betul. Terutamanya dalam media sosial ni kan, dia punya, pada saya dia punya kesan buruk dia yang besar kan. Dia disebabkan kita tak bercakap soal freedom of speech tu. Dia bukan satu pasal tu. Tapi disebabkan media sosial ni bila kita, yelah kadang-kadang ada orang dia buat contoh dia buat Facebook kan, akaun Facebook ataupun Instagram kan, dia tak pakai muka dia pakai muka lain. Contoh dia pakai muka kucing ke kan. Lepas tu dia orang bukannya tahu aku ni siapa, jadi dia seperti dia boleh ulas. Jadi dia macam rasa macam dia ada satu power tau. Macam
Bila orang tak boleh sentuh dia lah. Sebab orang tak macam kenal dia. orang tak kenal dia kan. Fake lah. Dia macam fake account contohnya, ataupun mungkin account tu memang account dia, cuma disebabkan dia bukan jenis suka upload gambar dia ataupun gambar peribadi, semua tak upload kat situ kan. Jadi kadang-kadang kita ada, yelah, setengah orang ni dia bila dia rasa macam aku nak ulas lah sebab aku rasa aku lagi macam dia ada rasa tu kan. Betul. Jadi ego dia tu. Macam ego dia. Benda tu mestilah semua orang lah tu kan. Tapi dalam lingkungan kehidupan, maknanya ada yang pengaruh macam ni, ada yang macam ni. Kita lah maknanya on part of kita sendiri tu. Macam mana nak menguruskan hati kita kan. Betul. Yelah, sebab apa tu, social media ni kan tempat kita kata tadi lah, freedom of speech kan. Kita semua benda kita nak keluarkan pendapat kan. Betul tak betul, macam TikTok kan. Orang explain kau main macam orang kata ni betul-betul berfalsafah ke apa kan. Tapi benda tu tak betul sebenarnya. Dia nampak macam dia tu betul. Tapi salah kan. Dia ada social media ni, kita kena macam, kita tak boleh terus ambil tu bulat-bulat. Kita kena berfikir dulu. Kita kena orang kata apa, kena siasat dulu. Ataupun baca dulu, hadamkan benda tu apa yang nak sampaikan. Tapi kalau cerita bab takwa dengan akhlak kan, takwa tu kan takut pada Allah kan. Dia lebih kepada macam amar ma'ruf nahi munkar lah kan. Betul. Satu amar ma'ruf nahi munkar. Lepas tu dia kalau akhlak pula, kita tunjuk yang, yelah kadang-kadang kita tengok dekat apa-apa social media punya content kan, dan komen dia tu sangat-sangat tak best lah. Kadang-kadang budak kecil je kan, budak kecil komen kan, ataupun ayat dia pakai video budak kecil macam kalau buat benda-benda mengarut lah biasanya kan. Tapi komen orang dewasa macam mengalahkan budak kecil tau. Macam kita yelah, kita ni kan dah dewasa, kita lebih pemikiran kita lebih matang kan. Tapi bila kita nak tunjukkan kita ni, tak yalah kita nak maki dia macam dia tu kawan kita. Dia kan budak lagi kan. So kita kena macam bagi dia support daripada segi macam adik rasanya kalau adik buat macam ni lagi bagus instead daripada apa benda tak manfaat, mana bapak dia menegah dengan ni lah, berpesan lah, maksudnya secara hikmah juga lah kan. Tak jaga anak ke apa dia buat mengarut dalam bilik ni kan. Tapi tak boleh lah, kita kena tontonkan kita punya akhlak tadi kan kat social media kan. Kita kena tontonkan akhlak ni kita ni supaya macam apa-apa yang kita bagi komentar tu, kita kena berfikir dulu sebelum kita bagi. Adakah menyakiti perasaan dia? Adakah benda tu bermanfaat ke tak? Tu lah bagi saya akhlak tu kan. Takwa tu tadilah amar ma'ruf nahi munkar. Kita ajak pula. Kita ajak dia lebih buat baik. Kan better macam tu. Betul. Daripada kita nak gaduh kan. Kalau kita tengok sebar fitnah je yang kalau lagi-lagi perang gender ni kan. Yang lelaki dengan perempuan gaduh kan. Nanti yang lelaki nak menangkan lelaki, perempuan nak menangkan perempuan kan. Dia tak ada satu keseimbangan kat situ kan. Betul. Akhlak dah memang ke laut dah. Semua masing-masing nak lawan, nak gaduh je kan. Sebab dia mula pakai hak kan. Pakai hak ni kan. Dia ada atas hak. So bila jadi macam tu, tak ada orang nak. Tak ke kalau kita bila macam cerita pasal akhlak Rasulullah kan. Kan dia memenangkan perempuan, dia macam mengimbangkan antara dua tu kan. Dia memahami dan mengimbangkan lah. Dia tak ada keseimbangan lah bila perang macam ni kan. Betul. Tapi itulah, kalau cerita pula pasal kita as pengguna social media, sama juga. Kalau aspek komentar lah, aspek kita memberikan pendapat apa-apa kan. Tapi aspek kita menggunakan tu, kita pula senang lalai. Betul. Senang macam orang kata sekarang, orang kata generasi galit lah. Galit ni macam kita orang panggil buat bodoh je, duduk main. Dia macam mindless scrolling tu kan. Dia macam tahu je dah Zuhur kan. Zuhur lagi lah. Asyik kan. Zuhur dah tahu dah asar dah. Sekejap apa. Betul. Sebab kita tak perasan. Sebab social media ni sekarang pula dia punya algoritma dia tu, memang kalau masalahnya sekarang kan macam orang suka tunjuk video-video pendek kan. Betul. Video pendek ni, kita bila benda pendek ni akan nampak pendek 1-2 video je lah, tak kan. Tapi tak, dia akan pendek, kelakarnya scroll lagi. Lepas tu dalam page ni best pula, scroll lagi. Betul. Dia ada keasyikan dia tu tadi yang dulu kita cakap, Hafiz cakap pasal dopamine tu. Dopamine. Dia akan galit lah orang tu kan. Panggil buat bodoh, itu pun solat dia. Salah satu instant gratification kat tu. Dia mengusik kita punya rasa puas tu bila kita tengok shot kan, contohnya. Tapi tu lah masalah dia lah, dulu ada juga.
Tapi bukan social media, contoh main game, buat hobi, main bola petang-petang kan. Mak panggil tak nak. Betul. Pelik lah tu. Tapi social media ni, kalau dulu at least main bola kan. Main bola at least macam bersukan. Betul. Walaupun tak dengar cakap so balik tak nak balik kan, main petang kan. Tapi bersukan. Ni kalau main kan tak bermanfaat, kita tengok video yang tak bermanfaat 40 minit, apa yang kita dapat? Betul. Dok scroll, maybe latihan jari je lah kot. Patut jari besar. Jari ni Jadi besar. like. Lepas tu kalau ada video macam-macam, komen lah, maki orang kan. Betul. Kat situ, rakyat Malaysia sehari dia habiskan main phone, social media 3 jam paling kurang. 3 jam? Purata? Wah, sama. tu. Satu hari Yelah sekarang pun sebab dia jadi rutin tau. Bangun pagi, orang kalau bangun pagi mandi terus, kemas bagai. Tak, dia Buka tu kan? scroll kan. Dah sampai segar sikit, baru mandi. Scroll tu dah betul. 1 jam lah. Betul. Kalau dia set alarm nak bangun pukul 7.30 tu, tak tahu dah pukul 8 barulah pergi mandi. Apa tak? Bahaya lah benda tu. Situ pun kita dah tunjuk kita punya rutin akhlak kita tu dah. Yelah dari segi masa tu. Dari segi penggunaan masa. Betul. Dia banyak benda yang boleh melalaikan kita lah. Memang itulah aspek keduniaan ni memang yang Allah dah sebutkan benda kehidupan ni satu permainan, melalaikan kita. Maknanya memang itulah pengaruh yang ujian dia lah. Betul. Dia akan terjebak kat situ. Tak lagi syaitan pula tu. Dia lagi cucuk lah. Syaitan pun dia tak payah dah usik sangat tu kan. Dia kerja dia senang lah. Dia duduk tepi dah macam biar TikTok layan lah dia. TikTok dah ambil alih dia dah. Dia tak semestinya je, kadang-kadang ada je benda bagus. Tapi kita kena self aware lah. Maksudnya awareness tu. Maksudnya kita tengok benda tu, kalau yelah sebenarnya kita kena tengok bermanfaat. Pasal tak? Benda-benda bermanfaat ni kita akan tak panjang pun kita tengok. Contohnya kalau contohnya lah kita motivation kan. Mana kita galik sangat. Asalnya dah setengah jam 20 minit, tak sampai 50 minit, 5 minit tu kan dah habis dah letak dah. Kita dah buat benda lain dah. Rasa lama 5 minit tu. Padahal boleh 5 minit kan. kan. Boleh nak baca cepat dia. Betul. Bila Bila algoritma macam tu lah, tengok tengok video mengarut-ngarut tiba-tiba auzubillah minasyaitan. Terus tanpa rasa bersalah dah. Dulu kalau kita radio pun kalau tiba-tiba dengar lagu tiba-tiba ada IQ terbuka IQ. Bunga baca kan nak skip ke nak tu dah rasa bersalah. Yang ni terus kalau dulu kan ada orang nampak dia tak ada orang nampak terus. Betul. Dia memang kuasa di diri kita lah kan. Yang lagi benda tu kita boleh buat sesenyap kan. Maksudnya orang tak tahu pun pasal kita punya apa yang kita tengok. Betul. Memang orang kata kena self aware lah. Satu lagi pun kalau zaman sekarang kita kena bukan diri kita juga, kita kena dididik algoritma kita juga. Betul. Maksudnya kalau ada benda-benda tu kita belajar untuk cepat skip lah. Biar algoritma tu bagi kita benda-benda baik instead pada benda-benda mengarut tu. Kita tak salah untuk cari entertainment, tapi berpada-pada kat lah. Macam mana bila entertainment tu dilebihkan, dia jadi macam tadi tu dia akan algoritma kan, bila dah kita selalu tengok, dia akan play je. Betul, dia macam melekat. Melekat dia akan macam kejar. Dia akan kejar kita. Maybe kita kena pergi kat YouTube yang ada compilation. Sebab kalau lama sangat kita tulis stop kan. Sebab YouTube kan video panjang kan. Video panjang ni kita boleh stop. Yang ni kan macam cuba bayangkan 30 saat. Kita nak stop macam mana? Benda tu pun kita dah gelak-gelak. Video baru gelak lagi. Dia tak ada no stop punya tu kan. Jadi kita kena tu lah ajar algoritma kita cari benda-benda bagus. Supaya kita tak galit lah tadi tu. Terjebak dalam benda tu. Ataupun satu lagi benda yang mungkin boleh juga macam membantu lah. Contohnya instead of macam dia cari, kadang-kadang ada orang dia suka benda yang setengah orang dia suka tengok video tu secara visual tau. Tapi mungkin ada juga kita boleh macam galakkan orang instead of tengok benda visual, kalau macam dengar audiobook pun okey ke? Contohnya salah satu audiobook ke ataupun podcast. Yes. Jadi dia sambil dia macam katakan contoh buka podcast kan. Podcast ni takkanlah nak tengok contoh macam saya bercakap kan. Takkan semua nak tengok muka saya contoh kan. Mestilah sambil podcast ni kita orang tengah podcast ni. Kenapa dia segini? Kan. Boleh dengar sambil buat kerja lain ke ada macam tu. Jadi dia tak adalah macam kita terlalu
Sebab kalau shot ni dia bukan tak bagus, dia ada dia punya apa orang kata macam kekuatan dia. Kenapa dia buat shot tu. Cuma bahaya dia bila macam Nazmi cakap kan, bila kita tengok hiburan ni kan, nanti lama-lama dia akan cari lagi. Dia tak berhenti. Dia galit. Dia galit. Dia memang dia set. Saya tak macam tu. Maksudnya bila dia tahu kita punya behavior kita tengok tu. Betul. Then all the way dia akan bagi kita yang benda yang lebih kurang sama lah. Jadi kita tengok lebih seronok kan. Itu memang itu dia punya memang mekanik dia macam tu. Macam mekanisme iklan juga. Iklan kan. Betul. Kita tengok satu iklan ni. Tengok baja tu kan. Sehari sama baja keluar kan. Betul. Semua iklan tu. Jadi memang dia tu. Sekarang cakap je. Phone dengar tu. Lagi keluar lah tu. Ni jangan Baju. cakap dengan phone ni kita keluar baju pula. Rasa tadi saya cari ni benda lain lah. Tapi kita semua aware dengan benda. Betul. Perkara tu Awareness berlaku penting. kan. Jadi kita sendirilah. Betul. Aware tu memang kena kesadaran kita lah. Betul. Itu pentingnya sebab tadi itulah. Maknanya memang hati kita tu mesti diasuh, dibimbing kepada ketakwaan tadi. Maknanya macam takwa yang kita takut, Allah melihat kita. Betul. Kan? Kalau kita ada self awareness yang macam tu, kat mana-mana pun kita duduk sendirian pun, kita akan ada rasa kan, salah tu. Betul. Tapi memang bukan mudah lah kita nak melakukan tindakan-tindakan macam tu. Maknanya kita sendiri kena berdoa, minta pada Allah kan. Kita minta Allah. Kita kena jadikan benda tu rutin supaya benda tu jadi habit. Betul. Kita baca zikir kan. Tapi satu memang ni pengalaman saya sendirilah. Kalau kita dah mula kita baca Quran lah, mana baca Quran lah. Kita selalu baca, kita baca. Dia akan dengan sendiri kita rasa macam benda-benda yang out of kita punya benda-benda yang kita tak suka tengok benda-benda yang tu, dia akan jauhkan. Kita macam tak tahu apa nak ambil kisah lah. Kita ambil pot lah. Kadang-kadang kita kalau macam suka, kalau kita dah buka tu kita galik buka tu kan. Tapi bila kita mula ada self kita baca Quran selalu, dia benda tu macam kita tak apa nak. Dia secara semula jadi tu macam tiba-tiba rasa tak payahlah. Tak nak layan lah kan. Dia macam tu dia. Tapi kita kena ubah lah, maknanya dah kena bagi diri tu masa lah. Dia ada proses dia kan. Betul-betul. Dia takkan ada macam hari ni baca Quran, esok terus tak ada. Dia juga tak ada. Tahu-tahu boleh reject tu juga. Macam orang berzikir kan. Zikir. Jadi kena faham kot. Macam tadi baca Quran. Maybe kalau dia faham apa Quran sampaikan tu, dia kan terasa. Betul. Dia akan menyinggung kita lah kan. Benda-benda tu memang kita kena ambil faham lah. Kita faham dan kita ambil tindakan. Macam kita juga ketahui benda-benda tu kan. Maknanya benda tu dia jadi kita punya kesukaan kita tu sebab kita terbiasa dengan benda tu kan. Betul. Jadi dia jadi benda yang biasa lah. Betul. Itu juga. Tapi kita kena ubah lah dia punya cara tu lah, menguruskan hati kita tu. Kita kena take care of benda tu kan. Jadi kita akan dapat benda tu Allah lindungi kita kan. Kita berdoa pun minta ya Allah jauhkan benda-benda ni semua kan. Kalau tak ada kesedaran tu, kita pun tak ada ambil hal benda-benda tu kan. Betul. Kita terus. Jadi benda yang saya concern sangat bila berkenaan dengan ialah macam bila kita sebut pasal takwa ni kan. Ialah kita takut dengan ialah kita takut dengan Allah kan. Lepas tu dalam masa yang sama, apa yang saya risau tu bila dia akan ada satu habit macam dia bukan takut, dia macam tahu, tapi dia buat macam pejam sebelah mata tu kan. Dia tahu tapi dia macam ada takat bagi ni. Dia macam dah terbiasa kalau ada benda gosip nak cakap juga. Macam seolah-olah macam dia dah ada macam satu ikatan. Macam contoh saya cerita dengan Nazmi kan, kalau saya tak cerita tu kira macam Nazmi tak valid saya tau, macam tak validate contohnya. Betul lah apa cakap dengan contohnya kan. Dia macam ada juga benda dia macam kalau boleh orang cakap betul lah Hafiz contohnya macam tu. Jadi nanti yang saya pula bila dia cakap-cakap macam tu kan, Nazmi betul lah kan, betul.
Mantap. Dah settle lah satu. Lega. Kira macam dah produktif lah ni kononnya. Sampai ke dakwah lah. Macam tu kan. Kalau sampai ke dakwah tu bagus lah kan. Hidayah ni. Ini takut dakwah tahu apa macam tu lah. Jadi dia macam membentuk kita punya cara berfikir tau. Itu yang saya pada saya tu yang jadi satu kerisauan kat lah. Terutamanya untuk contoh macam kita kan. Kadang-kadang ada tu yang pada saya kadang-kadang tu satu benda yang kita kurang adalah dari segi bab macam sekarang ni memang ternyata lah macam makin nampak adalah dari segi bab macam disiplin ilmu tu sendiri kan. Kalau bila bab macam baru ni, kalau dulu ada apa yang apa ni kejadian apa ni ada satu kejadian yang mana apa tu ada pelancong daripada India yang yalah yang jatuh tu kan satu yang dekat Masjid India kan. Tiba-tiba semua jadi pakar. Dia tahu tanah ni berlubang, bawah ada gua. Bawah dulu ada. tak ada pun. Tak ada orang cerita kan. Bawah ada alam lain. Bawah ada alam lain. Bila saya baca kadang, sejak bila pula ni ada ni kan. Ada pakar pula. Ada pakar pula tiba. Dulu tak pernah pula cerita kan. Jadi tiba-tiba ada pula kan. Lepas tu orang ni ulas. Orang ni mungkin sebab ni kot. Kadang-kadang adalah kita baca tu. Itu yang bahaya tu. Bila kadang saya baca, betul juga. Nanti saya pun ada macam tu. Kata, tak boleh dia kena ni kan. Tapi dia belajar dengan Haji Satar. Belajar kat bawah tanah gitu. Aduh. Tapi tu antara itulah. Macam bila kita apa. Yelah bila kita simpulkan kan. Maksudnya berkaitan dengan ketakwaan. Nak menjaga akhlak. Terutamanya dalam penggunaan gadget ni kan. Memang satu perkara yang kita macam. Yelah macam Nazmi dan Ustaz Kafar cakap lah. Kita kena aware. Maksudnya aware ni bukan sekadar macam. Macam ni. Dia bukan biasa macam, je lah. Dia kena tahu juga dan buat. Yes. Ada keinsafan lah. Yes. Ada keinsafan. Dia bukan sekadar macam apa kita hari ni tengok Instagram 30 minit je. Kan? Dia bukan sekadar macam tu. Tapi kita nak faham yang kenapa setiap perbuatan kita tu macam diperhatikan. Macam Nazmi cakap. Apa kita scroll-scroll kan. Orang bukannya tahu. Tapi kalau kita sebagai macam kita kan. Orang kalau kita sebagai seorang Muslim kan. Kita takkan fikir setakat tu. Kita akan fikir kat mana mesti mesti Allah tu nampak kan Allah Maha melihat. Dia kalau kita fikir secara lagi tu takwa kan dia akan berbalik ke situ lah. Jadi dia akan ada rasa bukan rasa macam takutnya nak bukan dia macam apa kita akan sentiasa ingat aku diperhatikan setiap amalan aku akan macam tu kan. Dicatat kan. Jadi bila kita baca Al-Quran tu kita akan terasa benda tu macam Nazmi cakap tadi mana kita baca tu dia mesti benda tu menyinggung kita kan. Maknanya kita baca tu macam kita nak Allah Maha mendengar, Maha melihat kan. Allah tahu apa yang terdetik dalam hati kita. Bila kita baca benda tu, bila the more kita baca Al-Quran, kita kan tadi ada buat benda-benda yang kita kan ada keinsapan kan. Betul. Kita minta ampun, minta kan. Jadi bila benda tu dididik dan kita akan dapat menguruslah hati kita. Betul. Dengan tapi kita tidak boleh lari daripada ialah Allah tu yang berkuasa dan kita kena sentiasa berbalik kepada dia, minta pada dia. Sebesar mana pun kita mungkin lakukan benda yang salah, tapi Allah tu Maha Pengampun, kita sentiasa berbalik kepada dia, minta dia beri kita kekuatan kan. Kita tak ada upaya ni, jadi kita minta pada Allah, minta kan. Jadi supaya keterlanjuran yang dibuat tu dia dapat dikurangkan ataupun dapat diatasi lah kan. Betul. Sentiasa berbalik pada Allah. Kadang beberapa kali kita dalam hidup memang kita tak terlepas daripada kita ada hawa nafsu kan. Kita terlajak. Tapi kita cepat-cepat minta pertolongan. Istighfar. Sebab tu dalam solat tu Al-Fatihah tu sangat penting untuk kita fahami. Betul. Sebab di situ ialah kita membesarkan Allah kerana dialah Tuhan yang kita ibadahkan atau kita sembah. Dan padanya kita minta pertolongan. Jangan lupa minta pertolongan kan. Maknanya minta ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jadi bila kita ada kesedaran dalam solat, benda ni dia akan membentuk jiwa tu. Membentuk jiwa kita yang orang selalunya solat unconscious tu. Dia jadi macam habit kan. Dia subconscious kan. Semua dia buat tu. Tapi dia tak fikir macam baca je lah. Betul. Dia macam kita baca kan, kalau kita baca bismillah contoh. Kita ingatlah kita pagi aku tadi baca bismillah, tadi aku buat benda dengan bismillah kan. Betul. Kita baca alhamdulillah. Banyaklah aku bersyukur semua ni nikmat daripada Allah kan. Jadi dia akan sentiasa
Dia kan Kita- tu yang aware tu. Aware. Ha. Dia bila kita baca ia kena berdua, ia kena start. Bila kita baca tu, aku betul ke? Aku betul menyembah Allah ke, atau aku cakap kat mulut tapi hatiku tak betul pun buat kan. Jadi kita, bila benda tu kita dapat fahamkan dalam ibadah kita. Dia benda secara tak langsung, walau datang macam mana pun cabaran, kita akan tetap dipelihara oleh Allah. Itu je yang memelihara kita kan. Betul. Mana amal ibadah kita tu. Kan, nak pelihara keseluruhan tu Allah lah. Tapi bila kita beribadah, rahmat tu curahkan pada kita lah kan. Maknanya kita yang dapat perlindungan tu kan. Itu yang secara tak langsung kata tu, bila kita buat ibadah, itu yang menjauhkan kita daripada ni solat tu kan. Maknanya kalau solat yang tu mencegah. Kalau tak, orang kata solat dari mulut macam tu kan, tangan tulis macam-macam. Maknanya solat dia tak ada nilai. Macam tak ada hasil daripada kurang penghayatan. Kurang penghayatan. Maknanya tak ada, dia tidak mengalami ibadah solat tu dengan sempurna. Betul. Jadi itu ya teman semua. Untuk podcast kali ni lah. Yang kita bincang ni pasal menarik ya. Ini menarik sikit lah. Dia untuk season kedua ni, musim kedua ni, kita ada sentuh sikit lah aspek yang dekat dengan jarang-jarang kita, yalah kadang-kadang kita secara apa yang kita alami kan. Betul. Pengalaman kita tu, dan macam mana kita nak digest agama tu dalam kehidupan. Sebab kadang-kadang itulah benda satu aspek yang yang saya rasa macam, yelah kebanyakan orang macam even sekarang bila dah ada media sosial ni, kadang-kadang kita tak yelah benda ni orang kata dia macam satu benda yang baru. Zaman Rasulullah mana ada media sosial. Jadi benda ni dia macam baru time ni, zaman ni. Jadi dia macam bila dia baru, jadi macam kita tak ada macam kita, yelah mana ada contoh lah. Contoh kan, mana ada contoh kan. Contoh untuk kalau time ni dah ada tak ada contoh tu, tak ada. Memang tak ada kan. Tak ada bentuknya tu. Dia ada macam benda-benda yang berlaku tu di dalam kita punya capaian kan, dengan mudah kan. Apa-apa orang sana berlaku, orang cakap ni sini kan. Kalau dulu mungkin benda tu jarak yang memisahkan benda tu. Betul. Kan? Jarak, communication, masa, media sosial macam ni. Tak tahu lah zaman-zaman dulu, Nabi dulu ada macam ni punya kan. Mungkin mujizat je yang ada. Betul. Tapi betul-betul yang dialami oleh umat Nabi Muhammad ni yang paling ujian besar. Tapi macam mana kita, cuma tadi lah, macam mana kita nak agama tadi dapat cabaran macam mana pun, agama tu dia ada solution kepada agama. Ya, betul. Tapi dulu dah ada dah, tapi bentuknya berlainan. Berlainan. Betul. Macam dulu lepak kedai kopi. Macam cerita daripada satu suratan akhbar. Dah ramai dulu lepak kopi masing-masing dia borak buka pendapat. Kalau sekarang tengah type dia tak tahu siapa. Dulu nampak ini Pakcik Samad ni buat. Dia cerita kat meja dia, meja ni cerita ke meja ni gaduh pula. Macam itulah maksudnya. Bentuknya berlainan. Betul. Betul. And then fitnahnya tetap sama kan. Betul. Fitnah dulu surat layang ni dulu surat layang tulis kan, cucuk bawah. Tahu betul tak betul tak tahulah kan. Kira orang kata macam medium dia berbeza. Medium teknologi tu berbeza. Lebih moden lah, lebih moden. Tapi lebih moden, lebih bahaya. Betul, lebih cepat. Lebih bahaya, dia lebih bagus dan lebih bahaya. Kita pilih lah nak pakai untuk apa. Ya, betul. Dia setiap benda tu ada, yelah memang akan ada inilah kebaikan dan keburukan dia. Cuma cara kita nak gunakan tu macam mana. So, kita nyebarkan kan podcast. Bentuk media sosial ini sangat berkesan lah kan. Betul. Macam dulu kita nak pergi TV, nak boleh bercakap kan. Baru orang nampak. Betul, tak meluas kan. Semua orang boleh buat TV sendiri kan. Betul. Channel sendiri. Channel sendiri. Free pula tu kan. Tak payah nak ni dulu. Kalau nak up sikit buat ads kan. Tu je lah. Betul. Kalau dulu nak bayar mahal kat TV. Nampak. Baru tahu ada ni. Sekarang ni dah mudah lah. Semua dah mudah lah. Jadi insyaAllah. Yalah, itulah Allah bagi kan. Mana cabaran-cabaran tu manusia ni dengan kecerdikan dia, dengan akal fikiran yang Allah bagi kan. So semua tu diuruskan lah, dibalancekan dengan apa kehendak Allah akhirnya. Betul.
Jadi itulah berkenaan dengan topik hari ni kan, podcast hari ni. Berkenaan dengan takwa, akhlak, dan juga macam ni kita nak seimbangkan lah dari segi penggunaan gadget kan. Macam tadi kita ada sebut pasal apa? Macam mana takwa tu boleh membentuk kita punya, yalah macam kita, cara kita berinteraksi kan, cara kita menjaga kita punya percakapan semua tu kan. Kalau dalam media sosial ni taklah kita bercakap kat Malaysia tu, tapi kita tulis kan. Jadi orang dulu kata apa, saya pun dah lupa dah ayat tu apa, macam ni kalau kita cakap apa, salah cakap tak boleh undur apa saya Terajak perahu. terajak perahu. Allah lupa kan. Saya pun lupa dah. Sekarang dah terlajak tak ada apa kan. Dulu terlajak boleh undur. Terlajak kena buat ni apa, apology terbuka. Ataupun satu lagi ni, kerana mulut badan binasa orang kata kan. Tapi itulah macam sekarang ni, kerana jari akal binasa saya rasa. Dia bahaya dekat situ lah. Betul. Jadi semoga, yalah untuk podcast kali ni kan, semoga apa yang kami bincangkan ni, kita buatkan ni, adalah sedikit sebanyak tanpa semua mungkin, yalah kadang-kadang kita borak-borak ni dia ada bukannya bukit apa, aku pun buat macam ni dulu, tak ada, bukan macam tu. Cuma kita nak kita macam betul lah, kita apa, dalam membina, nak membentuk ketakwaan ataupun akhlak yang baik ni memerlukan proses. Betul. Dan tak semestinya kalau kita dah pernah, mungkin tak semua orang dapat lari daripada kesilapan kan. Jadi tak semestinya tak ada titik orang kata perubahan untuk berubah jadi lebih baik kan. Jadi kita masih ada, selagi kita hidup kita ada peluang kan. Kita boleh bertaubat, kita istighfar kan. Dan lepas ni mungkin kita boleh usaha untuk berhati-hati dalam setiap benda yang kita nak kongsi ke, benda yang kita nak type ke. Kalau boleh dapat share perkara yang bermanfaat, kita share perkara yang bermanfaat kan. Benda yang kita teruskan, contoh macam kita share benda-benda yang dakwah ke apa ke, ataupun kelas agama yang macam dekat Facebook Live semua tu, teruskan share benda-benda yang baik tu kan, mesej-mesej yang baik. Jadi jangan biarkan benda tu pula, bila dah sebarkan kebaikan, jangan jadikan benda tu pula apa, kita takut kang aku salah ni kang, salah send ni kang kan, orang tak suka. Tak, teruskan kalau benda tu baik, sebarkan benda baik. Okay, Jangan kejar like jangan kejar like. Jangan pernah kejar like ke share ke, jarang share je. Alamak, kalau share bermanfaat tak ada orang nak suka lah kan. Dia jangan pergi macam tu. Memilih lah. Dia jangan memilih. Bila konteks macam dalam kita nak berdakwah pun macam tu kan. Kita tak ada nak apa. Sama juga macam apa, yalah macam saya fikir pasal topik-topik podcast kan. Bila kita cerita dengan takwa, akhlak ni, kadang bila kita cerita ni topik dia macam terlalu berat. Tapi kita tak pernah tengok daripada aspek macam contoh, macam kita nak jadi orang yang bertakwa, tapi dalam masa sama penggunaan gadget tu kita jaga kan. Apa kaitan dia kan? Macam mana? Sebab kadang-kadang kita tak nampak penting kan. Memahami benda tu lagi penting. Sebab benda tu yang real kan. Yang kita lakukan setiap masa. Betul, dia terjadi. Terjadi. Benda yang memang semua orang dah tak boleh elak benda tu kan. Memang kita akan lalui lah. Betul, lalui dan mendepani perkara ni. Depan. Okey. Jadi insyaAllah semoga kita berjumpa kepada podcast yang seterusnya dengan topik yang berbeza, insyaAllah. Topik yang menarik jugalah. Yang minggu depan tu. Saya pun tak ingat tajuk dia apa. Tapi itulah. Yang minggu depan ni dia mungkin kena sikit dengan orang muda lah. Yang minggu depan ni. Tapi kalau orang yang tapi dia salah satu daripada benda yang trending juga sebenarnya. Jadi insyaAllah semoga kita berjumpa pada podcast yang minggu depan. Okay. Jadi jaga diri semua ya. Terutamanya macam sekarang ni tengah rakaman ni sebenarnya ada apa, tengah musim hujan tak menentu kan. Jadi kalau masa tuan-puan semua tengok podcast ni, kalau musim hujan lagi lah. Jadi jaga diri lah semua ya. Hati-hati. Okay. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.